Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwa. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين ثم أما بعد Alhamdulillah muslimin muslimat penonton-penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Limpah kurnia dari Allah, taufik, hidayah, as-sakinah, inayah, ketetapan yang Allah masih lagi Allah Ta'ala masih lagi mengekalkan ada bersama dengan kita pak malam ni. Balik kita hamba Allah sana senantiasa sama-sama dalam ingatan. Dalam syukur lah, kita panggil dalam syukur sama-sama dah. Ini maklum, sama-sama kita sebut nak kali masuk dalam pengajian ataupun nasihat, tazkirah, tausiah. Kebanyakanlah guru-guru kita, ustaz-ustaz kita mengingatkan kita tentang syukur. Syukur sama kerana kita ni tabiat manusia lupa. Terlupa kita kerana kita ni insan baik daripada nasia, lupa. Terlupa kita asal mana, terlupa kita duduk mana, terlupa kita nak pergi ke mana. Ni kita terlupa ni. Terlupa asal usul kita daripada mana, sekarang kita mana dan lagi akan datang kita akan ke mana. Lupa dah. Sedangkan kita ni semua tu ada orang panggil kata ada makna berlaku di dalam hidup kita. Asal usul kita daripada Nabi Adam, daripada syurga lah kita kata asal kita, kerana tok kita dalam syurga. Sekarang kita di dunia untuk kautkan perkara-perkara yang nak menyelamatkan kita di akhirat, kita panggil amalan kita, pahala-pahala kita sekarang lah ni, dan kita akan tuju pergi ke mana pula dah. Ini di dalam peringatan semua. Abad tu kata Sayyidina Ali, adnasu fid dunya niyam, manusia di dalam dunia tidur makna apa? Lupa lah, terlupa kita galik lala hidup kita ni.
Bila khabar fa iza mata, bila mati, bila masuk kubur intabaha ataupun intabahu, khabar celak mata lah aku. Masa Allah Taala beri 60 70 habis dengan perkara-perkara yang tak ada boleh bunuh. Perkara-perkara yang tak boleh tolong, tak boleh jadi cerah dalam kuburku, tak boleh luah dalam kuburku. Rugi. Lalu tu peringatan ni kena ada semua. Ingat hokmu. Duk dalam peringatan semua, sekalipun kita manusia ni digelar kata lupa, mudah lupa kerana asal usul kejadian kita insan manusia ni pelupa. Inilah berhajat kepada kita kena duk di dalam beringat semua dengan tazkirah dalam sehari kita ambil dah masuk dalam 24 jam, masa setengah jam kita dengarkan perkara agama. Paling kurang dulu, paling kurang masa setengah jam. Paling kalau nak molek nak comel kau ambil lah masa 2-3 jam sehari, pagi sikit, tengah hari sikit, malam lepas mengorek. Jangan cara gapo, carakan perkara agama. Dengarkan tazkirah, tausiah ataupun pengajian agama supaya kita tak galik sangat, tidak lalas sangat dalam hidup kita ni. Begitulah ibu ayah penonton-penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa kita lalai syukur. Ingat semua. Nikmat yang Allah bagi kepada kita, Allah hitung tak habis, bila tak cukup. Kata-katanya orang istilah orang lain ni kata bila tak cukup. Banyaknya Allah bagi kepada kita. Balik kita ni ingatlah kata nak gunakan perkara hak Allah bagi kepada kita, Allah redha cukup. Mata kita, kaki tangan kita ataupun kerja buat kita, apa sajalah hak di dalam milik kita, di dalam kuasa kita, kita buatlah qadar kita. Fattaqullaha biqadari mastata'tum. Buatlah apa urusan yang Allah Taala utuh atas kita ni, perintah atas kita atas qadar kuasa kita. Alhamdulillah, sama-sama kita sebarlah, sama-sama sebar perkara ini. Share lah, kita panggil mudah-mudah kok. Jangan kita menjadikan orang yang pentingkan diri. Asal aku dengar tak apalah, orang lain ikut demo. Asal aku boleh tahu, aku boleh manfaat, aku boleh guna, tak apa, selamat aku sudahlah. Orang lain ikut dia situ. Jangan menjadikan orang lagu tu. Kita orang beriman, Nabi tidak ajar begitu. Nabi ajar kita ni, Allah Ta'ala perintah atas kita ni, suruh kita ni bagi kepada orang. Aku boleh baik ke dah, aku boleh perkara baik, perkara comel. Bukan sekadar aku dak boh ke aku nak beri saudara aku, sahabat handai aku, ataupun jiran atau orang kita panggil kata adik-beradik kita nak beri selamat macam mana kita kata. Kita bila boleh maya kita nak beri saudara kita maya kata. Bila boleh buat perkara baik, tak kira lah perkara baik ni apa, boleh baca Quran, boleh berzikir, boleh sedekah. Kita nak beri orang ratik, boleh buat kebaikan macam mana kita. Begitulah juga kita dengar dalam tazkirah malam ni, ngaji kita hadis kita malam ni. Bukan sekadar kita nak dengar, kita nak beri juga saudara kita, adik-beradik kita ataupun sahabat kita ni dengar juga perkara-perkara manfaat hak kita dengar sekarang ni. Dengar apa? Melalui kita sebar, share. Bakat-bakat. Terima kasihlah yang mana bersama dengan kita malam ni 130 orang ni lebih ni, 130 orang lebih ni. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama kita sebar, sama-sama kita follow, kita like Facebook ni, like page ni, fan page ni, Ayuh Main FC ni, follow. Lepas tu kita share supaya saudara mara kita ataupun saing-saing kita boleh ambil ratik guna perkara hak kita dengar malam ni. Baik, kita masuk di dalam pengajian hubung dengan ngaji malam dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita hubung ambil hundur sikit daripada hadis Nabi SAW sebut semalam. Telah disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal abda iza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sawda'u fa iza naza'a wastaghfara wa taba salaqa qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ranun alladhi zakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis ni riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Hadis ni dikatakan hadis hasan dan sahih. Alhamdulillah, itu lafaz hadis bahasa Arab.
kita nak reti pula dah hak kata bahasa Melayu kita. Terjemah yang diartikan hadis tadi, artinya sungguhnya seseorang hamba apabila ia melakukan sesuatu kesalahan, seorang hamba Allah Ta'ala, kita ni lah, kita manusia ni, hamba Allah, bila kita melakukan kesalahan, salah berlaku kita ni tak sunyi daripada salah dan silap, ada berlaku sikit sebanyak lah. Sikit sebanyak lah ni, kita ni ada hak banyak salah, ada hak parok, ada hak teruk, ada hak hingga sikit, ada hak boleh tebang, ada tak banyak mana, tapi salah tetap salah berlaku. Anak ada semua tu ada laku sikit sebanyak salah silap dia. Tapi hak paling baik sekali hamba Allah Ta'ala yang salah silap ialah orang yang senantiasa lepas pada salah, lepas pada silap, istighfar, taubat. Sesar segala salah silap dia berasa kata, salahnya aku, silap dah lah aku, jahatnya aku. Ini hamba yang Allah paling kasih. Hamba Tuhan kasih. Nabi sebut dalam hadis ke, inna ibna adam khata'un, semua banyak kebanyak ke anak Adam ni salah silap berlaku, tapi hak Allah paling kasih, pasal paling saya hamba yang bila salah cepat istighfar, cepat taubat. Kita biar di lagu tu. Lalu tu nak royak di hadis ni artikan hamba Allah ni sesungguhnya seorang hamba, yakni hamba Allah, bila ia melakukan suatu kesalahan, tak kira lah mata ke, linga, lidah, kaki ke usaha, jalan kita tempat tak betul, jalan kita tempat dilarang, tangan kita ke usaha, benda-benda yang dilarang oleh Allah, semua tu anggota kita yang 7 tu, tak kira lah. Ataupun hati kita sendiri ke, mata tidur, mata tak celak, linga tak dengar benda haram, tangan duk dia, kaki tak jerakah ke mana, tapi hati Allah deki, dendam, marah, ada juga dosa lalu ke hati. Tu ada melakukan suatu kesalahan, maka akan dikuriskan di dalam hatinya, hati hamba Allah tu diguris. Sebut sini diguriskan dalam hati hamba Allah satu titik teh hitam, satu titik hitam, titik tiap-tiap salah dosa kita, Allah akan titik satu titik hitam atas kemuka hati kita. Malam ni kita sebut dah lebih kurang lah dengan secara tidak hurai. Malam ni kita nak ngaji secara hurai. Bila satu salah kita, tak kira lah salah kita melalui kat mana tu, anggota kita hak 7 ataupun melalui qalbuhu, hati kita ni, hati kita, maka dititik satu titik teh yang hitam di atas muka hati. Maka apabila ia menarik diri daripadanya, menarik diri makna apa ni? Menarik diri dia buat dalam lingkungan tu dari maksiat itu. Menarik diri makna bila buat dosa, tengok benda haram, siap dah lah aku silap dah lah, salah dah, teruk dah aku ni. Dia menarik dia paling cepat-cepat. Ataupun dia duk dengar orang ngopak, dengar orang duk menyaci, menyapung, menyupah, fitnah, dia duk dengar. Tiba-tiba yang mari ingatlah, sudah lah aku dosa ni, duk dengar orang tak betul ni. Lalu tu ya akid diri minta diri dia pergi jauh daripada tu, ataupun dia lari, jangan duk ngata kat orang gitu, main duk fitnah kat orang gitu, dok leh dosa haram, dia cegah lu dah. Maka itu masuk di dalam kata menarik diri dari kemaksiatan itu. Ia menjauhkan diri ataupun dia mencegahkan maksiat itu jadi beradu, dan terus beristighfar serta bertaubat. Lalu tu bilalah dia bahasa silap, astagfirullah, salah lah aku. Ini ya semua duk di kita hajar berlaku. Habis tu di antara kata ulama, kita nak jadi baik, nak membaiki diri kita ni, bukan sekadar kata kita duk fikir cara kita seorang, bukan sekadar kita duk seorang diri, ya banyak ada perkara. Orang panggil ada sabak musabak, kita kena cari sabaknya. Antaranya kita nak baiki kita kepada arah yang baik, kita dengar benda-benda gini. Bila tiap-tiap kali kita dengar, tak kira lah kita panggil tazkirah ni, tausiah, orang panggil kata bayan, orang-orang tak boleh duk bayar tu. Bila kita dengar perkara gitu, perkara agama lah kita panggil, tiap-tiap kali kita dengar perkara agama, kita ada azam di dalam hati kita, kata aku nak ubah kepada arah yang baik. Contohlah ni, contoh kita dengar perkara-perkara bila kita buat satu dosa, Allah akan titik satu titik hitam atas hati kita. Kita biar ada azal lah hati kita, aku tak sirah buat dosa tarik ni, dosa hak berat-berat, dosa teruk-teruk, aku nak menjauhi dah. Sekadar kuasa kita, biar ada azal hati lagu tu. Moga-moga dengan azal kita tu dapat tolongnya dari Allah. Allah akan beri kemudahan untuk kita menjauhkan perkara maksiat. Dengan sebab apa? Hati kita azal nak ubah.
Habis tu bila kali tiap-tiap kali kita dengar perkara baik, dengar perkara agama ni macam mana ni, walaupun kita tak duduk dalam majlis ilmu, dengan secara zahir kita panggil, hak ni panggil duduk dalam majlis ilmu dengan secara orang panggil alam maya. Betul tak tahulah. Dia mau duduk kampung, dia mau duduk rumah, dia mau masing-masing kita duduk rumah kita, tapi boleh dengar ada hubungi apa panggil hubungi dengan secara online. Hubungi secara online tak apalah, asal kata perkara hak kita kecek malam ni, perkara hak kita beroyak malam ni, hubungi kita ni memberi manfaat akhirat. We ada azan ni kita dengar malam ni, ya Allah, mudah-mudahan aku ni boleh tinggal benda maksiat, boleh tinggal, boleh tinggal semua. Kalau tak boleh tinggal semua tu boleh tinggal setengah-setengah, tak apa dah. Walaupun kita tak boleh tinggal semua, ada lagi hak nafsu kita tak ada lagi hak nafsu kita ni kuat sangat, engkau siapa kita nak tak boleh, ada lagi, tak apalah, asal boleh tinggal setengah-setengah tak apa dah. Jangan kata tak boleh tinggal langsung, perkara hak orang panggil dosa, jadi dosa bagi kita ni. Ulama kata salah satu di antara kita nak dapat perubahan diri kita, mula kali kita kena dengar perkara agama, dan tiap-tiap kali kita dengar perkara agama, we ada azam hati kita we nak, tu panggil azam hati kita nak, bukan dengar apa dengar we lepas gitu pasal tak ada dengar banyak hari sangat ni, serabut dengar sikit kalau nak boleh pedah, kalau nak boleh guna, boleh follow sikit sebanyak. Jadi dengar sajalah, hati tak ada pocok pun, hati tak ada letak pun, kata aku dengar ni, moga-moga Allah Ta'ala beri berubah aku kepada jalan yang baik. Mana kita nak dapat pertolongan. Lalu tu kata ulama, utama sekali kita nak dapat perubahan diri kita pada arah yang baik, kita banyak dengar perkara agama dan menyertai tiap-tiap kali dengar perkara agama, we ada azam, ada hati kita pocok nak ubah. Itu pertama. Yang kedua, kita kena berkawin dengan sahabat-sahabat kita yang soleh dan solehah. Kalau orang Tino solehah, orang lelaki soleh. Saing kita tu saing soleh. Jangan orang nama soleh, nama ustaz atau kena saing orang dengan soleh. Ya, hanya klik carilah kampung dia. Siaplah, kampung kita tak ada orang nama soleh. Pergi cari kampung lain. Kampung yang mana ada orang nama soleh kan? Ustaz suka saing dengan soleh pula ni. Apa ya? Nak jadi baik. Dah, soleh makna orang baik itulah. Tak kira dia nama gapo pun. Walaupun dia nama Ayu, dia nama Yaakob, dia nama Suding, ataupun nama gapo sekalipun. Asal kata dia orang baik, jaga amalan semaya tak tinggal, puasa baik, jagakan aurat, jagakan benda-benda hak nak jadi asil dalam rumah tangga dia tu, dia tak ambil hak haram. Tu soleh dah tu. Karena orang jaga diri dia dari benda haram dan dia tak tinggal perkara-perkara tanggungjawab wajib atas dia. Orang soleh. Sayang orang macam tu. Kita bersahabat dengan sahabat kita orang baik-baik. Moga-moga jeligo. Terduk dengan dia lama-lama rasa malu juga. Nak buat benda-benda tak baik, nak kecek tak tukar lu dah. Moga orang baik. Contohnya kita duduk dengan sayang kita hak sesama kita. Kita duk saing ada ni, orang ni pun lebih kurang kita juga, ada mayat, dak katik, kena tak mayat katik, ada kelipah harta hak tak kena dengan hukum Tuhan, nyambiknya agama berlaku. Bila kita duduk dengan dia, jadi biasalah dia buat jahat, kita buat jahat. Tapi bila kita bersaing ataupun bersahabat bersama dengan orang baik-baik, nak kecek sepatah dua kerencai juga. Agama ustaz dah dapat tu. Malah nak apa ni, nak sell orang Tino. Sebab apa? Tok guru ada di meja nu. Dia duk angkat teh. Dalam angkat kedai tu tok guru ada meja sebelah. Dia tak ada duduk sekali-kali tok guru duduk meja sebelah tu. Duk minum teh ke. Ada orang bujai lalu sama-sama wei tegur orang bujai. Ni bila tok guru ada tak gamak gak nak wei malu gak tok guru. Walahai dia tak duduk sekali lagi, dia ada dah sifat malu. Apatah kalau dia duduk sekali bercampur gaul dengan ratik, ya ada perubahan. Daripada dulu tak kerencai, daripada dulu tak malu buat maksiat, buat deraka kepada Allah. Bila ia bersahabat, ia berkawan dengan orang yang baik, orang yang soleh, nak buat satu dosa, satu maksiat, nak tinggal benda-benda hak diwajib atas dia, macam mana nak tinggal semaya, nak tinggal benda tanggungjawab atas dia, rasa malu juga. Ini antaralah ulama kata kita nak dapat ubah diri kita, nak diri kita ubah kepada jalan yang baik. Utamakanlah kita dengar perkara agama serta kita ada azam. Yang kedua, kita kena bersahabat. Saing kita ni ada saing hak baik seorang.
Bukan kata kita tak sewi saing hak tak baik, bersaing berlaku. Cumanya hak saing tak baik tu bimbang-bimbang takut ia tarik kita pergi pada jalan tak baik. Dalam saing kita ramai-ramai we ada katik hak baik. We ada hak comel katik pada arah agama lah, pada arah agama ya ada juga kadang-kadang baik tapi baik kok lain. Kan no? Dia ni tak kata kok orang. Mau baik tak curi, harta orang tak ambil, dia tak tipu orang kecek betul nah ya ni. Mau baik dak itu. Dak juga mai tak baiklah tu main dak belaka gitu. Dak curi, dak tipu, kecek betul, dak mai, dak boso, tak baik. Macam tu. Makna kata tak sungguh baik dia tu. Pisah we hok baik sungguh tu. Itu di antara Lagi pula ada ulama kata yang ketiganya kita we ada latih di dalam umur hidup kita tiap-tiap hari ni di tempat-tempat yang baik. Dengan agama. Saing kawan kita orang baik dan kita duduk tempat-tempat yang baik. Maka tempat yang baik mana? Masjid lah. Masjid, surau, balasah. Kita panggil apa? Jumaah. Bila kita pergi tempat yang baik, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Beri keberkatan kepada kita. Ini masuk dalam kata kita nak ubah air diri kita, nak ubah sikap kita kepada jalan-jalan yang baik. Alhamdulillah. Ini nak ayat kata, sebut dalam hadis Nabi SAW saat ni, manusia hamba Allah Ta'ala ni, apabila ia melakukan kesalahan, maka digoris ataupun dititik di atas muka hati titik yang hitam. Maka bila ia tarik, ia taubat, ia istighfar daripada maksiat tu, ia taubatlah, hatinya akan kembali suci dan bersih. Ni baik tu kita kena taubat semua. Hari-hari kena ada istighfar. Amalan istighfar hidup tiap-tiap kali lepas pada semaya 5 waktu, paling tak ada, paling kurang 3 kali, paling kurang 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulama dulu kalau dalam hal dia melakukan istighfar tu, dia istighfar berkali. Bimbang apa tu? Ya bimbang takut istighfar kali pertama ada ria, istighfar kali yang kedua ada ujub, istighfar kali yang ketiga ada takabur. Habis tu ya istighfar tak gaduh-gaduh. Astaghfirullahalazim. Dia kata gitu. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku istighfar kali pertama saat ni nak nunjuk kat orang apa, tak ada ikhlas apa. Astaghfirullahalazim. Istighfar tak susuk. Sama-sama istighfar, berpanjangi hidup di dalam istighfar. Bimbang apa? Bimbang takut kita duduk dalam salah. Dalam hak istighfar sekalipun, bimbang takut dengan sebab istighfar kita sebut saat ni, ada lagi dosa capur dah tu. Kerana boleh dosa? Dah kita istighfar tak ada kerana Allah. Istighfar nak nunjuk atas kita juru, istighfar nak demo dengar kata kita ni hebat. Jadi tak ada kerana Allah, ada dosa. Dalam hak istighfar tu pun ada lagi capu-capu dengan dosa. Habis tu kena istighfar sama. Ni hati kita tiap-tiap kali buat dosa, hitik-hitik ada di atas muka. Maka cara kita nak membersihkan hati kita ialah istighfar, taubat. Kembali kepada Allah. Bersihlah hati kita. Tetapi apabila ia kembali melakukan kesalahan, maka titik hitam itu akan bertambah di dalam hatinya. Ni magang buat dah istighfar pula, dia buat pula. Tu panggil kembali dia buat pula maksiat deraka kepada Allah. Maka titik hitam itu akan bertambah. Ia naiklah. Kau berlapis dah. Kadang-kadang hak jadi kerah ni, buat dosa, salah dengan Allah, tak istighfar pun, hari-hari buat dosa. Ni tambung ni, bersusung-susung, bertindai-tindai kita panggil. Marah dosa dah. Istighfar dah, tak ada istighfar langsung, buat pula hari ni, esok buat pula. Istighfar ada tak? Taubat ada tak dalam hidup dia, dalam hari-hari? Amalan hari tak ada langsung. Maka ini menyebabkan bertambah-tambah, bersusung-susung dalam hati. Jadi tebal. Bila kau tebal tu gak ialah mana? Sehingga sampailah titik hitam itu memenuhi segala permukaan hatinya. Jadi penuh lah. Karak tu jadi penuh di atas muka hati. Penuh. Hak duk muka hati kita ni asal suci, fitrah, bersih, kelik. Buat dosa, tambung. Titik hingga sampai penuh atas muka hati. Dan inilah dinamakan ar-ran. Ran bahasa kita gapo ran ataupun dipanggil kata karak. Karak teh di atas muka hati kita, karak.
Tu panggil ron. Maka di hati yang disebutkan Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam firman-Nya, seperti yang tersebut di dalam hadis di atas, yang bermaksudnya apa? Sekali-kali bukan demikian seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Sebenarnya apa yang mereka melakukan itu daripada perbuatan dosa telah menutupkan hati mereka. Ya, tiap kali buat dosa Allah titik, buat dosa Allah titik, istighfar pun kedak, basuh pun kedak, menyebabkan kau banyak balas mana Allah Ta'ala sebut di dalam Quran tadi, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu Tuhan sebut lagu tu dalam Quran. Tiap-tiap kali buat dosa Tuhan titik, Tuhan titik. Gitulah juga disebut dalam hadis. Inilah perlu kita duk dalam ingat semua, dalam jaga dan ambil tahulah, ambil berat lah. Bukan sekadar kata kita dengar lepas-lepas gitu dok. Ambil, orang panggil ambil mengamal, praktik. Ambil amal dalam hidup kita. Istighfar banyak-banyak. Hari ni kita dengar sok mudah kelebihan istighfar ni bagi. Utama kali Allah hapus dosa. Yang keduanya Allah sempurnakan hajat-hajat kita. Lebih-lebih lagi kita beramal dengan sayyid istighfar. Dia panggil sayyidul istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah comel sangat. Ulama kata kita baca Allahumma anta rabbi, saat ni orang panggil penghulu istighfar tu. Sekali kita baca menepati sama dengan kita baca istighfar yang lain 1000 kali. Ni kelebihan orang panggil sayyid istighfar ataupun penghulu istighfar. Kita baca dia sekali sama dengan kita baca hak lain 1000 kali. Kelebihan dia. Amal lah. Hak mana ingat dah, amal tiap-tiap kali, pagi 3 kali, pagi-pagi lepas pada subuh ataupun pihak kita nak tubik kerja ke pukul 8 ke 9 nak pergi kerja sikit weh, baca boleh 3 kali. Tapi biar nak pergi kerja tak ada nak amal. Pakai lepas pada subuh tu dah lah, kita jaman kita duduk tahjadah ni mudah sikit nak ingat, mudah sikit nak baca. Jaman itu bangun daripada jadah payah dah nak istighfar, payah dah nak sebut nama Tuhan. Bila kita bangun daripada jadah payah. Masa kita duduk tahjadah tu, cahtilah tu baca. Lepas tu petai lepas ada asar, bacalah. Lepas ada kita wisalai apa waktu kau ni, wirid lebih kurang. Ada dalam wirid kita tu sayyid istighfar, baca 3 kali. InsyaAllah kata ulama, mana-mana orang yang amal 3 kali pagi dan 3 kali petang, dia tak akan mati kecuali mati dia bawa iman. Mati dalam iman kita panggil. Allah jaga iman dia. Dengan sebab apa? Dia jaga. Dia jaga istighfar tu, penghulu istighfar. Amalah. Itu membersihkan hati kita daripada karakter-karakter yang hitam ada atas muka hati kita, yang kita duk salah ni lah, salah mulut, salah lidah, salah kaki tangan, mata lingo. Dengan sebab salah tu jadi dosa tu lah jadi titik hitam tu lah cemakan hati kita. Cara nak membersih istighfar, taubat. Tu hadis yang diriwayat daripada Imam At-Tirmizi yang kita dengar saat ni. Hati yang sakit teruk sangat susah untuk diubati. Begitu sungguh weh. Bila hati kita teruk dah, maksud hati teruk makna orang ni melakukan dosa yang biasa bagi dia. Buat dosa yang biasaan bagi dia. Biasa ya. Kecek hari-hari, ngata kat orang hari-hari, curi harta orang, tipu dalam nego, tipu dalam kerja. Sepatutnya barang ni, barang harga, panggil kata timbengi lah, kita panggil timbengi ni, tipu harga kilo, tipu timbengi, itu semua masuk dalam kata kita melakukan dosa. Bila tiap-tiap hari kita buat, nak hari kita duk melakukan kesalahan, silap salah dengan Allah ni, menyebabkan susah sangat kita nak berubat. Dengan sebab apa? Teruk dah hati kita. Orang panggil kata kalau laksana mau hospital kak ICU lah. Duduk dalam ICU berat dah tu. Hati yang sakit teruk sangat susah untuk diubati. Samalah halnya dengan penyakit yang sudah terlalu teruk. Begitulah laksana umpama orang yang sakit teruk duduk dalam hospital, bomo tak jamin supaya amal, bomo suruh klik baca yasin,
ayahlah, ayah nak perubat lah. Maka sangatlah susah untuk diubati ataupun dirawat. Namun peluang untuk merawatnya masih ada, tapi walau bagaimanapun asal kata nyawa kita duk napah. Sekalipun kita kata kita ni banyak dah dosa, teruk dah masa dulu, tak boleh nak bergaduh dah, agak-agak ni jangan putus harap pe. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kita dengar dalam satu hadis sahih Nabi sebut cerita, cerita orang bunuh orang 90 orang tu. Orang bunuh orang ni berat dosa ni. Kita duk dakwa tu, aku teruklah dosa tu, tak apa dah dosa aku, tak ada harap. Biasa bunuh orang siapa 90 orang. Tak esok lagi umur kita ni. Cuma curi gitulah, ada silap curi kat orang, curi harta orang, ada silap ngata kat orang, bunuh tak biasa ni. Nabi sebut dalam cerita satu hadis sahih, orang bunuh orang 99 orang. Akhirnya Allah apung dosa dia. Dengan sebab apa? Betul-betul dia nak, betul-betul dia sesat. Dengan sebab dinasihat oleh orang ulama seorang, kalau mu benar-benar nak taubat kepada Allah, mu pindahlah daripada tempat mu duduk ni. Kalau mu duduk sini, orang terkenal kata mu ni ahli maksiat, mu ni tangan bedil lah kita panggil ni kok, mepun. Orang terkenal kata mu ni mepeng ni, mu nak berubat payah, nak taubat payah. Bila mu nak taubat mu baik, dia mu kata kok mana akan sepiyah ni, kok mana akan sejik. Lalu tu ulama kata gini, mu jangan duduk kampung ni, mu pindah pergi duduk kampung lain, hijrah kampung lain. Bila mu hijrah kampung lain, mu duduk lagu mana, tulah mu. Bila dia hidup kampung lain, dia ubah diri dia jadi baik, pakai sepiyah, duduk sejik, surah sakmo, maya Jumaat tak tinggal. Itulah dia. Hak dulu dak dah, dia taubat dah. Maka Allah Taala terima segala salah silap dia. Tu dalam hadis Nabi sebut. Pas kita besok pak tangga tumo dosa. Dah bila dak apa tangga tumo, jangan putus asa. Jangan putus harapan daripada rahmat Allah. Salah sikit sebanyak hak kita. Walau a'las sama katanya. Kalipun dosa yang kita buat ni siapa di langit tu kalau tambungnya siapa di langit banyaknya, sekalipun rahmat Allah lebih tinggi, lebih luas pada tu lagi. Jangan putus harapan. Jangan ditipu di syaitan dua kali. Syaitan yang tipu kita untuk buat dosa, kita salah dah situ, kita turut dia. Syaitan mari tipu pula, syaitan kata mu tak ada harapan dah, mu jeng dah mu tu, berat dah mu, Tuhan tak apung dah dosa mu tu, pakai buat dosa teruslah. Syaitan kata kita pun yalah apa, ya tak ya dah kita pun pakai dosa terus. Tu panggil orang ni kena tipu di iblis syaitan dua kali, kena tipu. Kali pertama masa dia buat dosa, kali yang kedua masa dia putus harapan daripada rahmat Allah. Jangan dua kali lah. Orang beriman Nabi kata dia tak akan disengat oleh binatang yang bisa di dalam lubang yang sama kali yang kedua. We kena sengat sekali sudah. Kita seluk lubang ni, dia katakan lubang burung titik ataupun burung kakak nak ambil telur, nyata di senduk. Taduklah senduk. Mari 2 minggu pula hingga dah tu, nak tangan tadi senduk tu, nak pergi seluk pula lah lubang yang sama. Tu orang beriman tak jadi gitu. Orang beriman ya sekali ya perik dah. Tu orang beriman. Nabi kata orang beriman ya tak akan diketik oleh binatang bisa daripada lubang yang sama. Gitulah. Mana hati bila di teruk sangat ni, sekadar kata payah nak berubat, tapi bukan makna tak ada harapan. Jangan putus harapan. Selama mana nyawa kita duk menapah, kita duk hidup ni, harapan ada, luah lagi untuk kita. Ya bilanya masa habisnya, masa kita duk, masa di awal kata roh kita duk di ghargharah. Innallaha la yaqbilu taubah ma lam yugharrir. Allah Taala tak akan terima taubat. Allah akan terima taubat selama mana nyawa kita tak duk dilekung. Allah Ta'ala terima taubat kita selama mana nyawa tak duk dilekung. Lekung ni ghargharah. Ghargharah lah ke mana? Selama nyawa duk, orang panggil, orang tua panggil letih lah, letih. Gila tengok nu, cik mu letih dah nu, tak khabar dah nu. Masuk tengok, buka tabir tengok duk bunyi. Mata duk kerah. Tu ghargharah. Masa tu taubat lah mana pun. Ataupun sesat teriak hingga sampai tubik air mata darah, takkan diterima dah oleh Allah. Habis dah. Tuhan katuk dah itu taubat. Masa ni dah lagi. Masa kita sihat lagi ni. Nyawa duk jelira dalam tubuh orang bersarak kita segenap seni tulang tu, nyawa duk jelira lagi. Maknanya apa? Pintu taubat masih lagi buka luas untuk kita bertaubat. Taubat semua.
Ini peluang untuk kita ni merawat, masih lagi ada perubat hati kita. Pintu taubat masih lagi terbuka untuk menerimakan siapa saja yang benar-benar mengharapkan keampunan, kata Tuhan kemarin kita. Selama mana kita ni benar-benar nak harap, kata ya Allah, Tuhan ni sangat murah, Tuhan ni baik sungguh dengan kita. Sebut dalam hadis kudusi ke, hadis kudusi Nabi sebut Allah Ta'ala nak lafaz daripada Nabi tapi makna daripada Allah. Allah Ta'ala nak kepada hamba dia ni, kiranya kalau hamba masuk berjalan, Allah berlari, laksanalah ibarat banding ni. Kalau kita hamba masuk sejekal, Allah sedepa nak kita. Tuhan nak sama-sama kepada kita supaya kita ni kembali kepada Allah. Kembali dengan makna taubat, istighfar, tinggal benda haram, melakukan mana tanggungjawab kita melakukan perkara-perkara wajib, gitu. Selama mana orang tu harapan keampunan dari Allah, insya-Allah Tuhan beri. Hati yang bersangat kotor masih dapat dibersihkan. Dan penyakit yang teruk masih boleh diberi penawar asalkan pesakit bersedia untuk dirawat dan diubati, gitu. Asal kata kita ni sedialah prom untuk nak berubat. Malam ni kita dengar. Kalau kita dengar betul-betul dengar, lepas-lepas dengar. Duk royak gapo ustaz ni, dengarlah ustaz. Makna gapo? Kita tak ada buat persedia tak ada buat persedia untuk nak dengar dan untuk nak ubah hati kita. Kalau betul-betul kita dengar malam ni habis kurang setengah jam lebih ni kita dengar untuk nak gapo ni? Untuk dengar, moga-moga Allah Ta'ala beri kemudahan, kita panggil taufik, kekuatan, hidayah, dan beri berasa hati kita tu nak ubah diri kita. Daripada dulu banyaknya dosa, daripada dulu banyaknya tak tanggungjawab, sekarang ni kita nak ubah sikap kita. Tu orang panggil orang ni buat persedia buat persedia untuk nak ubah, untuk nak perubatkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati. Asal kata no, jangan kata tak ada harapan dah, habis jalan dah, teruk dah, Tuhan tak apa dah. Orang ni tak ada no. Bila tak ada no, berat betul mana? Lo ni tak ada lo ni masa kita duduk di dunia tak ada esok boleh buat pula dosa. Rusak makan nasi kenyai betul juga, makan nasi kenyai tidur jenera, esok pagi buat dosa boleh dah boleh buat, tak ada masalah. Bila masalahnya? Bila mati tu masalah. Tarik nyawa orang habis kali gu, mata yang dikati tu kok celak mata kaca, tengok sekali lagi gelak gelemak dah. Bikah-bikah nak bangun tapai di papai, tengok tubuh ada kain putih duk selimut. Satu jeng lah, satu habis masa lah. Nak kata apa tak boleh lah. Jadi masalah ni, masa kita hidup lagi ni, peluang lah untuk kita ni betul baiki dan buat persedia untuk nak ubah hati kita. Kita panggil nak berubah lah hati kita. Hak ada penyakit itulah. Hak tak penyakit, alhamdulillah, buat baik lah. Hak ada penyakit, kita nak berubah ni supaya kita bersih hati kita daripada penyakit teruk. Asal kata kita buat persedia untuk nak berubah. Dan sudah menjadi satu kepastian, pesakit terpaksa menjadi pantang larang. Ya bahasa dia. Bila kita nak berubah, bomo royak atau barang tak boleh makan ni, patah ni. Demo ni nyakit darah tinggi ni. Bila nyakit darah tinggi, boleh barang daging-daging ni tak slow-slow lah dulu. Kambing-kambing jauh sikit, tak suruh masuk dekat hangat kambing-kambing tu. Kawan ni wahai makan kambing, wahai gula, wahai daging. Jenis-jenis lemuk je suka sangat. Tapi dah yang menyakit ada, bomo royak tak kena patah. Maka kita orang jadi sakit ni, orang pesakit ni, kita orang duk sakit ni, kena dengar nasihat bomo. Kena dengar bomo nasihat kata tak boleh makan barang ni, kena jauh ni. Jangan minum sangat benda ni. Jangan ada buat benda-benda gini ni. Juga sebab apabila kau buat pula, nyakit jadi kau teruk, kau merebak, kau teruk, kau sakit. Kita dengar nasihat, dengar nasihat. Sebab apa? Sebab nyakit zahir. Tak? Ni buat kita ni hodok sakit darah tinggi, kecing manis tak? Bila kita pergi klinik, pergi bomo ada dak larang ni, suruh patah. Ada mata mau kata patah hok ni, patah hok tu, patah hok ni. Makan ubat pian tu, pian ni. Kita ikut dak cara bomo royak. Ikut. Turut berlaku. Tapi untuk nak perubat penyakit hati kita, ustaz atau kena patah go ni, kena jaga go ni. Pian ni kena amal gini, masa ni kena baca go ni. Amal tak? Tu tak tahu lah tu. Jadi kita hak bomo klinik, kita ikut sangat-sangat. Tapi bomo untuk nak perubat hati kita ni, tak tahu lah tu masing-masing. Hak ikut-ikut lagi, hak tak ikut, bila nak ikut.
Bila kita nak berubat hati kita, tu tanya hati masing-masing. Pasal kita ni ada dua nyakit. Nyakit zahir Ustaz ni lah. Nyakit kencing manis, nyakit kau, nyakit darah tinggi, sakit lutut lah ni, nyakit COVID. Itu nyakit apa? Zahir. Nyakit sekali lagi batin hati kita untuk kita berubat. Ni pasal kita lah. Bila kita ni duduk masuk dalam kata orang sakit untuk nak berubat, pasal dia lah kita kena ada patah, kena ada jaga di kita. Bahkan terkadang terpaksa untuk dibedah. Apa bedah? Bedah ni panggil patat bahasa saya. Ataupun bahasa putih panggil operation. Untuk nak bedah diri kita. Orang nyakit ni tak boleh ni. Kalau kau taruh daging tumbuh ni, kau besar dalam perut. Kalau kau tambah nyakit, kau taruh nyakit maring ni akan orang panggil kata, ya di kau melarat kata. Kena buat kimbo, buat gapo-gapo. Mama kata kena bedah, kena belah, kena buat tubik penyakit. Terpaksa kita pun rela, sayang. Mama kata kena belah lagu mana? Belah, sayang. Kena tebuk tekak, kena tebuk perut, sayang mata. Pasal apa? Nak buat penyakit. Nak buat penyakit yang ada dalam diri kita. Ataupun dipotong sebahagian daripada anggota. Orang nyakit kecil manis. Mama kata ibu kaki ni teruk dah ni. Anak keliking ni nampak habis dah biru dah tu. Darah-darah tak berjalan dah tu. Mama kata kalau tak kerak keliking ni, sikit lagi yang melarat naik sapa di tumbik kaki ni. Sapa di kecil kaki ni. Habis 5 jari. Bomo royak gitu ya dengar nasihat bomo. Dengar. Kerak apa gerak keliking. Duduk 2 minggu kelik nampak ada 4 dah, 5. Jari kaki ni ada 4 dah. Ya kelik nasihat pula kat saya mungkin gigi. Kalau mulak ni teruk ni tengok aku kerak ni. Enggak dah ni. Ya pesel pula dah kat saya suruh pergi kerak atik. Duduk taruh gini gigi kerak pakai lutut mula tak boleh berjalan terus. Ni nak royak kata terpaksa sampai tangguh tu. Begitulah cara kita nak perubatkan penyakit-penyakit hati kita. Kadang-kadang kita kena hak dip bahasa saya panggil. Kena hak dip. Hak kita duk buat gini potong terus. Potong terus. Sekalipun nafsu kita duk kena, nafsu kita duk cok, nafsu kita duk buat hari-hari, tapi dah perkara ni salah dengan hukum Allah. Hak dip terus, lawan terus. Gitu cara dia. Kalau tubuh badan kita yang kasar ni, kalau tubuh badan kita yang kasar ini ditipu oleh sebarang penyakit, tentulah kita akan segera memperubati, segera menemui doktor untuk mendapatkan rawatan dan nasihat. Ni pokoknya asal ni lah. Bila kita ni menyakit tubuh kita, mata, kaki, tangan, perut kita jadi gelagak 3 hari ni, berak 3-4 hari dah, katakan gaduh-gaduh kita bertemu dengan doktor, dengan bomo. Apa tu? Supaya bomo cek kata nyakit gapo, sakit gapo ni. Nasihat bomo, nasihat kita gapo katik untuk kita nak jaga diri kita daripada sakit perut ataupun jaga diri kita daripada COVID lah ni. Kena pakai mask, kena basuh tangan. Kita dengar nasihat bomo tu. Kena dengar nasihat bomo. Habis tu antaralah kita ni ada hakikat dan syariat. Ma'rifah. Hakikat sebenarnya Allah yang kuasa. Makhluk lemah tak ada mempunyai kuasa. Walaupun COVID tak COVID pun semua lemah belaka. Tapi kita ada satu lagi orang panggil syariat. Syariat disyariatkan kepada kita hamba Allah, kita umat Nabi kita kena jaga syariat. Bila berlaku nyakit lah ni, bomo nasihat kata kita nak mengelak diri kita daripada penyakit COVID, jangan kita tubik luar kena pakai mask. Kena duduk jarak jauh, bimbang takut orang yang duduk dekat dengan kita tu ada penyakit COVID, jakit apa kita. Tak? Kena basuh tangan, kerana tangan kita kadang-kadang pergi tempat ada kuman-kuman menyebabkan kita tak basuh tangan, pergi jepuk makan masuk dalam mulut kita jadi sakit. Ini syariat. Habis tu ini masuk dalam kata sunnah Nabi juga SAW. Kita jaga diri kita daripada borak tu. Mungkin makna kata Tuhan kuasa makhluk lemah, lepas tu tak ada jaga diri dah. Lain lagu tu. Itu masuk dalam kata Jabariyah. Akidah Jabariyah ni makna semua Tuhan berlaku. Aku tak ada gapo-gapo pakai gigi hanyut gitu. Jabariyah lagu tu. Jangan. Banyak setengah-setengah saudara mara kita kecek lepas lah ni. Munggak takut kok COVID. COVID bukan tu. Makhluk lemah belaka, Allah yang kuasa. Ya betul, dalam hati kita semua ya. Semua dalam hati kita pergi Allah ya. Yang lain tak ada mempunyai kuasa gapo. Semuanya kita duk ada orang panggil tangga syariat yang kita kena jaga.
ni siapa periah hak covid tu hai kuasa makhluk lemah, siapa periah naik mutu naik kereta ya jaga break dia tu, kerana break nampak tak akhir 2-3 minggu dah ni kena pergi tukar lah ni. Tukar apa? Tukarlah itu kain-kain break. Ada tu makhluk lemah tu hai kuasa tak usah tukarlah kain-kain break tu, pakai dengan gitu naik kereta dengan tak ada break. Contoh lah tu, kita buat contoh, bukan nak murih. Nah, contoh nama bahaya tak nak murih pula tu. Contoh. Jadi dia letak setengah-setengah. Dah Allah Ta'ala kuasa belaka je nak makan lah nasi. Bangun pagi tak makan, tengah hari tak makan. Kena dia mau tak makan apa. Tuhan kuasa beri kenyai tak makan pun tak makan pun Tuhan beri kenyai. Tapi dah siapa pria gangguh tak berhenti radu 3-4 pria sehari. Tu contoh nak beri nampak, bukan nak murih ni. Contoh. Nak beri bahaya kata bak lon ni kita duduk dalam setanakan lon ni kena jaga diri. Sebab kita tak tahu ni. Kita tak tahu siapa dia sakit, siapa dia kena penyakit, kita tak tahu, kena mengelak diri. Pakar-pakar selamatkan diri kita. Ini masuk dalam kata kita kena dengar nasihat-nasihat ahli khibrah. Ahli khibrah doktor tu lah, orang ciau chan. Dalam capak orang ni ciau chan bak ni, orang ni ciau chan bak ni. Maka kita tak reti cara penyakit, cara sebar lagu mana penyakit nak berjakit sesama kita, lagu mana cara dia. Kita tak reti, kita pergi dengar bomoh reti. Ya orang reti, capak orang ni reti kok ni, orang ni reti kok ni, tu hari masing-masing. Bijak masing-masing tu hari beri dah. Ini ini nasihat daripada bomoh. Kita dengar bimbang-bimbang takut kalau penyakit kita itu bertambah besar dan akan merebak ke seluruh anggota badan yang boleh membawa kepada kesakitan yang akan akan memisahkan kita daripada segala jenis kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Dengan sebab apa? Dengan sebab matilah kita panggil. Bila kita tak jaga diri kita, kau sakit, kau teruk, kau berat, mati. Orang yang mati dengan sebab dia tak jaga diri ni, bimbang-bimbang takut masuk dalam kata kita bunuh diri tu. Kelagengnya Allah, wala tulku bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu capakkan diri kamu ataupun bawakan diri kamu kepada tempat binasa. Kita tahu dah kata dalam kawasan tu orang lekat COVID 34 orang lebih. Satu kluster kita panggil. Kalau ni kluster dia panggil. Kluster ni lagu mana kluster ni? Istilah kluster makna dalam ramai-ramai ni lekat COVID berlaku. Maka dia pergi sabar pula pergi orang lain kena berlaku. Ini panggil kluster lagu tu. Tiba-tiba di kampung ni banyak orang lekat COVID. Katakanlah 50 orang, 60 orang. Kita tahu dah. Tiba-tiba kita kaca juga masuk di kampung tu dengan tak ada jaga diri pun. Mes pun tak pakai, jaga diri pun kedok. Ini masuk dalam kata orang mencapak diri masuk dalam tempat binasa. Orang ni buat perkara larangan Allah. Bila yang mati ataupun binasa dengan sebab perbuatan dia ni, kata ulama orang ni membunuhkan diri sendiri. Bila orang bunuh diri sendiri lagu mana hukum dia? Allah besar sangat dosa ni. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu membunuhkan diri kamu. Tu hal lagi kata bunuh diri, bunuh binasakan diri kita, buat mudarat kepada diri sendiri, itu semua masuk dalam larangan Allah. Jaga-jaga. Maka hati kita ini merupakan tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ni perasaan kita ni ke rasa gitu, ke berasa gini ni. Hati kita ni tempat Allah Ta'ala memandang. Allah tilik kita panggil. Apabila ia berpenyakit adalah lebih mustahak lagi untuk mendapat perhatian dan lebih utama untuk mendapat rawatan yang rapi. Rawatan makna perubat cepat-cepat. Perubat yang orang panggil perubat yang cepat, perubat wis comel, perubat wis baik derah-derah. Jangan lock gitu. Nampak dah luka di kaki. Kan aku nampak baring hajar kaki tu balik tu marang. Parana tak ada berubat-ubat belah dia tu. Biasa aku nyahingga diri tu tak boleh. Tak boleh kena perubat. Perubat. Nabi suruh perubat. Dan mengubati yang sempurna. Kena perubat. Cara kita perubat, cara kita apa ni, kena perubat dengan hak sempurna. Perubat dengan cepat-cepat dan perubat cari ubat hak sempurna. Ubat hak halal lah, jangan cari hak haram. Nabi kata tadawaw wala tatadawa biharam. Perubatlah tapi jangan perubat dengan secara haram. Perubat dengan secara haram lagu mana? Dia minta air di tok cah. Perubat secara haram tu lagu tu.
Ada orang Melayu kita pergi minta air penawar di Tok Cha. Tok Cha bubuh dalam tu dia kenek puak walau ubat lain belana lagi. Lebih pada tak ada jalan. Gitulah cara kita nak tahu penyakit-penyakit yang ada dalam jiwa hati kita ni, perasaan hati kita, macam-macam penyakit. Lalu tu kita baca sikit lagi dah supaya kita masuk di dalam banyak lagi ni nak masuk dalam pengajaran hadis yang pertama ni. Muqaddimah, duk baca oleh muqaddimah 4 muka dah ni. Lebih kurang ni 4 muka. Jadi kita sikit lagi, tambah sikit lagi deh. Baca dalam 10 minit lagi. Cuba renungkan begitu besar perhatian yang kita berikan terhadap tubuh badan yang kasar ini, sungguh. Bila sakit sikit cepat-cepat kita berubat, cepat-cepat kita cari bomo, cepat-cepat kita tanya orang ubat mana, membeli ubat mana, pasal gua mana ratik mu makan ubat dengan bomo tu. Cepat-cepat dah ni. Cepat-cepatlah kita cari jalan, cepat-cepat kita tanya orang. Walaupun hanya sedikit ya penyakit yang mendatangkan menghinggapinya, sikit penyakit. Nyakit dia jadi lengoh, sehari dua ni jadi lengoh lah tubuh, jadi pasal mana sakit pinggir. Sikit ya, berjalan boleh berjalan, cuma lengoh. Dia jadi sakit orang. Tu pun tanya orang, ada ke tak ubat cuk pun tak apa, jadi lengoh ni sehari dua ni. Sikit ya, mari kena tu. Kita pasti akan segera membuat rawatan. Kerana apa? Kerana takut mati yang menyebabkan kita terpaksa meninggalkan segala kelazatan dan kebahagiaan dunia ini. Sudah? Takut mati. Kerana kita lalu nampak tu, kita umur baru 50 ni tak berubat. Kalau 70 80 tu boleh banyak juga. Kita panggil atau umur banyak dah, puas dah hidup dunia. Ni umur baru 50 tak boleh. Kena cari-cari ubat tadi, segar-segar sikit. Bimbang apa? Bimbang takut mati. Walah mati tu takut secara mana pun lari tak lepas. Mati dah kau. Sebab apa? Sebab bila mati kau tinggal habis segala kelazatan dunia. Duk boleh naik kereta, makan angin pergi mari tak boleh dah lah. Boleh pergi mari, boleh makan sedap-sedap, jalan situ jalan sini, buah situ buah sini, habislah. Habis masa dah tinggal kelazatan dunia, habislah. Kebahagiaan dunia tak ada lah. Maka betapa kita tidak mahu mengambil berat, kata tuan pengarah. Hak tak ni, hak nyakit badan, nyakit zahir, cepat-cepat kita berubat, bimbang takut mati. Bimbang takut kamu hurang dalam kubur. Lalu tu betapa makna balas mana kita tidak mahu mengambil berat dengan penyakit yang menghinggapkan di dalam hati. Penyakit hok duk lekat dalam hati kita ni. Hinggap-hinggap mana duk lekat dalam hati kita. Duk kejak kong dalam hati kita. Yang jikalau kita biarkan dan tidak mahu membuat rawatan, kita lock, kita tak saya berubat, kita bukan hanya sekadar terpisah dari kelazatan dan kebahagiaan yang bersifat sementara, tetapi makna bahkan kita akan terpisah daripada kelazatan syurga. Orang bawa nyakit mati di akhirat sana, nyakit hati lah. Nyakit hati dengan makna kan? Deki, nyombong, mudah marah, ada hati, apa kata hati tak baik, hati tak baik. Ada cita-cita nak merosakkan orang ni, hati tak baik. Mati lagu ni tak ada dapat kebahagiaan di akhirat. Maksud bahagia akhirat yakni syurga. Kita hodok perubat bimbang takut nak tinggal mati dunia ni, kita duk saya nak tinggal kereta pasal kereta baru beli. Mati nyanyo aku, kereta tak habis sore lagi, kereta paidan lagi, tak puas lagi naik kereta, perubat. Sebab bila perubat segar molek, sehat molek, boleh naik kereta panjang. Kita sayangnya kereta kita nak naik sedap lagi tu. Tapi bila mati yang kita tak perubat hati kita ni, syurga tak boleh. Allah, tak boleh syurga hidup mana weh. Ni maklum lah, hidup dak noh, hidup satu tempat lagi hak nyalo-nyalo. Bila tak boleh syurga. Ini habis tu kata, hak dunia sama tara ni pun kita saya dah apatah lagi. Kita berpisah dari kelazatan syurga yang kekal abadi itu. Syurga tempat kekal abadi selama-lama. Tak klik mari dah. Dan sudah pasti jikalau seorang itu tidak berpeluang masuk syurga, ia akan diheret akan diheret dan dicapak ke dalam api neraka. Na'udzubillah wal iyazu billahi min zalik, yang sangat dahsyat, teruk. Ada api neraka sangat dahsyat, sangat teruk, dan lagi pula dah mengerikan itu. Allah, ngeri ni kita panggil apa? Perit. Gerung kita tengok. Contoh gini kita tengok orang kena bunuh. Takut dah.
Tu tengok satu klik ni tekah duk soho ISIS ataupun Daesh lebih kurang 2 tahun 3 tahun lepas. Yo kutik bedil dak pe mata lepong. Hak kena bedil dulu tu, hak ni tak kena bedil lagi ya tengok tu wasah hati gua no. Allah. Pasal takut lagi naling lagi tak tahu lagu mana lah kena gi aku lagi ngeri, gerung. Hak tu mati dia tu ada lagi satu negeri. Mana? Di akhirat belum tentu lagi syurga ataupun neraka dah. Ada pun dek bila siapa di akhirat masuk dalam neraka habis jalan dah. Hak tu pong, hak tak ni hak di dunia hak ni pong ya pedih sekali tu ya sakit. Kan habis nyawa habis lah. Ada pun di dalam neraka Allah anu berpanjangnya. Azab berpanjangnya yang sakit dah. Sakit api neraka ni bukan sekadar bawah dok api, kiri kanan atas bawah pak dalam perut masuk. Tu tak tahulah. Ni na'udzubillahi min zalik. Dahsyah. Dan neraka di akhirat sana sebut di dalam kitab-kitab malaikat tarik tarik neraka mari tarik dengan rata-rata. Sekali tarik bunyi neraka ni sorok mengaung bunyi tu bunyi sorok gelegak tu lah. Balah mana mengaung benatai-benatai buah. Tiap-tiap kali mengaung turun habis segala lutut-lutut para nabi para rasul. Walah nabi rasul dah tu nabi rasul turun lutut kenaling terkejut dengan suara neraka tergerumnya. Apa kita hak bukan nabi rasul, kita hak umat biasa ni bukan orang lebih ni tak ada amalan gapo pun, kita kehebat pun tak ada lah mana gamuk-gamuk ni. Allah lah mana gamuk-gamuk. Oleh itu jaga-jagalah. Jaga untuk kita beki hati kita lah ni, bersih hati kita melalui istighfar banyak-banyak. Kita pelembutlah hati kita, lembut hati kita. Cara lagu mana kita nak lembut hati kita? Cara ialah ulama sebut utama kali kita suka beri makan kepada orang pakai miskin. Berilah makan ala qadar kita, tidak maknanya kata nanti beri banyak-banyak, beri makan. Jamu pagi-pagi kadang-kadang kita gitu bek kedai dah. Tu bek kedai nak beli tepung kerak kata ni. Beli tepung kerak betul lah orang ni kita kenal, orang pakai ni, orang susah ni. Nampak dia beli nasi kerabu, mari anak ya bertiga beranak. Kita tolong bayar itu pun masuk dalam kata kita beri makan kepada pakai miskin. Nasi kerabu pagi-pagi orang susah-susah makan. Tak kira siapa beribu 2-3 buku. Tebang-tebang terik-terik 30 kok 40 kok Allah kita bayar. Dalam kita bayar tu Allah lembutkan hati kita. Ini ulama beri satu orang panggil di antara sabab kita nak melembutkan hati kita hak kerah ni. Hak kerah kerak ni, hak suka melaku dosa ni, banyak buat maksiat ni. Tak rasa gerung, tak rasa takut ni buat deraka kepada Allah ni. Oleh kerana kerah dah. Nak buat ke mana nak lembut Lembut ni bila Allah nak orang nasihat kita dengar, kita pakai. Bila dengar benda-benda takut, rasa nak menangis, rasa gerung, rasa nak teriak, mengalir air mata mudah. Ni kita nak tahu hati kita kerah ke hati kita lembut, tengok dia mengalir air mata mudah ke payah. Bila sebut bab neraka akhirat, rasa gerung ke rasa tak takut, rasa takut ke rasa tak takut. Mudah tak kita mengalir air mata untuk akhirat. Sebut hal neraka, sebut hal orang mati tak ada mengucap, rasa ke mana? Tu lah nak tahu hati lembut ke tak lembut. Kalau sebut hal neraka, Allah takutlah gerungnya ngalir air mata oleh kerana takut kepada neraka, itu menanda hati dia hati lembut. Ni cara kita nak melembutkan hati kita, suka beri makan kepada orang susah-susah, orang pakai miskin, orang susah kita kenal kadang-kadang le kampung kita, nak molek jiran kita ada makan Allah dia boleh makuk boleh gapo, kita beri makan kepada orang susah. Amalan ini amalan yang melembutkan hati kita. Yang kedua ulama kata amalan yang melembutkan hati kita, jumpa dengan anak yatim, paling tak ada usap pala anak yatim, paling kurang dah tu. Tapi jangan main gosok pala saja, berilah kodah-kodah kita boleh beri dekah dia 20 kok, beri boleh 100 biar makan ais kering. Orang yang usap anak yatim, orang sia belah kepada anak yatim, ini salah satu di antara amalan-amalan yang melembutkan hati kita hak kerah. Hati kerah ni dengan hak akhirat payah nangis ni, orang nasihat payah dengar ni, semua anak yatim paling kurang rosak pala dia. Kerana ada sebut dalam hadis mana-mana orang yang rosak pala anak yatim, Allah akan hapus dosa sebanyak mana rambut yang ada di atas pala anak yatim tu. Anak yatim ialah anak yang mati ayah. Anak yang belum pada balik ayah mati, tu anak yatim. Kalau budak ni umur 16 17 dah tak ada lah nama yatim.
Malaikat dia tak nama yatim. Kerana aku nampak mu duk sebah duk rosak kepala dia tu. Dia tu umur 47 dah. Yang ni yatim ni. Kan? Dah ayah yang mula ayah yang nama yatim. anak yatim tu tak adil lagu tu. Yatim dengan makna orang yang budak kanak-kanak yang mati ayahnya. Sebelum pada balik umur 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Bila ayah mati tu adalah anak yatim, temu dengan dia rosak kepala, sedekah duit ke dia. Ini masuk dalam kata orang ni beramal dengan amalan yang melembutkan hatinya. Hati lembut, bila hati lembut mudah terima pengajaran, mudah terima nasihat. Temu cakap dengan anak yatim, rosak kepala cakap dah, duk kerah lagi. Tak kuasa kerana lagi dengan nasihat pun tak masuk, dengan hak akhirat pun payah menangis. Lagu mana cara nak melembutlah hati lagi? Ulama kata banyak kita ziarah kubur. Orang mati kita gilah hantar mayat sampai kubur. Tengok benda-benda gitu. Bila berlaku kematian dalam kampung kita pergi nawak dia. Pergi tengok mayat dia. Moleknya kita mayat atas mayat, usung mayat pergi atas kubur. Boleh kita sendiri juru sambut mayat awak masuk lalia. Masa tu kita boleh tengok. Allah, orang ni masa hidup atas dunia hebat sangat, kaya raya sangat, megah sangat, tamneng tinggi sangat. Sampai punya mati tak ada perkara boleh bawa aku diri wak masuk di dalam lia lihat. Tengok Allah keadaan dia. Susah payahnya. Begitulah lebih kurang amalan ini. Ibu ayah supaya kita boleh amal, antaranya amalan yang melembutkan hati kita ialah beri makan kepada orang susah. Banyak kita susah kepala anak yatim, dan kita pergi ziarah orang mati ataupun pergi ziarah kubur untuk melembutkan hati kita. Jadi malam ni lebih kurang malam ni sekat ni dulu kita buatkan. InsyaAllah kita temu pula dah malam esok. Malam ni sekadar ni dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.